Hai, Maimura for you di sini. Hari ini, saya akan menerangkan satu filem. Dr. Voyan yang misteri telah membangunkan satu eksperimen baharu di mana dia memberi ganjaran kepada pasangan dengan $5 juta jika mereka tinggal di dalam bilik yang bersih selama 50 hari. Jika salah seorang daripada mereka pergi, hadiah akan jatuh kepada $1 juta. Tidak ada hubungan dengan dunia luar dan tidak ada hiburan, hanya syarikat masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka boleh mendapatkan jamuan dengan membayar mereka dengan sebahagian daripada wang hadiah. Pasangan hari ini ialah Mike dan Kate yang fikir ia akan menjadi wang yang mudah. Mike berpendapat mereka sangat bertuah kerana menemui tempat ini dan Kate melihatnya sebagai peluang kedua yang mereka layak terima. Bagaimanapun, dia juga menegaskan bahawa mungkin mereka harus membahagikan wang untuk memudahkan urusan. Rancangannya adalah untuk melaburkan wang itu yang menurut Mike amat membosankan. Dia melihat masa depannya sebagai berpesta dan berseronok tanpa perlu memikirkan wang lagi. Selepas mendengar suara air mengingatkan mereka tentang peraturan, mereka meneroka kawasan itu dan menyedari bahawa mereka tidak bergurau apabila mereka memanggilnya tidak bernoda. Semuanya berwarna putih dan satu-satunya objek di sana ialah katil dan bangku. Terdapat juga bilik mandi ringkas yang peraturan mengatakan mereka boleh masuk satu demi satu, butang merah yang boleh mereka gunakan jika mereka ingin keluar, skrin sentuh tempat mereka boleh meminta hadiah, dan jam besar di atas pintu keluar yang mengira masa yang mereka tinggalkan dalam percubaan. Makanan mereka direka bentuk untuk menampung keperluan pemakanan harian mereka dan hanya goncang putih tanpa rasa yang terdapat dalam karton putih. Bilik ini juga dilengkapi dengan lampu automatik yang berubah sepanjang hari untuk mengumumkan pagi, petang, petang dan apabila malam tiba yang merupakan tanda yang mereka mesti ambil untuk tidur. Skrin sentuh membolehkan mereka menyediakan jam penggera dan sementara Mike merancang untuk menganggap ini sebagai percutian dan tidur lewat, Kate menyediakan penggera awal supaya dia dapat merasakan rutin. Apabila mereka tidur pada malam pertama mereka, Mike cuba menyibukkan diri dengan Kate tetapi dia bimbang mereka mungkin diperhatikan oleh Profesor. Sejak Mike berkeras, mereka akhirnya melakukannya secara senyap-senyap di bawah selimut. Apabila pagi tiba, Kate pergi ke bilik air untuk melihat dirinya di cermin dan membaca beberapa kata ikrar untuk memastikan semangatnya dan matlamatnya segar. Selepas mereka berdua mandi, mereka membuang pakaian mereka ke dalam pelongsor dobi bilik mandi dan sebagai pertukaran, mereka menerima piyama yang sangat polos walaupun sekurang-kurangnya ini mempunyai beberapa warna. Untuk menyibukkan diri, Kate cuba membuat teori mengapa Voyan menjalankan eksperimen ini, jadi Mike memberitahunya tentang dokumentari yang dilihatnya tentang percubaan lelaki ini sebelum ini yang berakhir dengan keluarga kola biru dalam tragedi. Tiada siapa yang tahu mengapa Voyan melakukan semua ini, mereka hanya tahu dia mempunyai banyak wang dan dia suka menggunakannya untuk meletakkan orang dalam keadaan yang unik kerana dia tertarik dengan keadaan manusia. Menjaga diri mereka terhibur menjadi masalah lebih awal daripada yang mereka jangkakan. Kate suka bermeditasi sambil Mike merenung jam kadang-kadang. Dia juga meneruskan tangan falsafah tentang pelbagai subjek seperti makna warna putih yang dia menganalisis dengan semua pengetahuan sekolah seninya atau arah ke mana mereka harus memberus gigi. Kate sentiasa mengingatkannya untuk tidak merenung jam dan memikirkan hadiah tetapi sukar untuk berfikir secara positif apabila Mike tidak dapat tidur dengan nyenyak. Kate mengekalkan rutin kata-kata ikrarnya dan mengemas katil. Dia juga cuba mengekalkan semangat Mike. Apabila Kate bermeditasi, Mike cuba bersenam, terutamanya dengan berlari. Bersama-sama, mereka bermain permainan bertepuk tangan, Marco Polo atau menari. Setiap kali mereka menanggalkan baju tidur kotor mereka, mereka diberikan sepasang lain yang kelihatan sama. Beberapa minggu telah berlalu apabila sesuatu yang berbeza akhirnya berlaku. Mike menemui pepijat yang telah menyelinap di dalam bilik. Selepas bercakap bayi dengannya, Mike cuba menyuapkannya dengan milkshake tetapi sebaik sahaja dia menuangkan beberapa titisan ke atas lantai, suara air mengingatkan mereka bahawa makanan hanya boleh digunakan untuk dimakan oleh peserta.
Bimbang tentang pepijat yang tidak dapat hidup di sini, Mike meminta beberapa cara untuk membiarkan lelaki kecil itu keluar, berjanji dia tidak mahu pergi. Kate menerangkan kepadanya bahawa pembesar suara yang melaluinya suara air keluar nampaknya bukan dua hala. Dia sudah mencuba membuatkan Mike memutuskan dia akan menekan butang untuk membuka pintu. Ini memulakan pertengkaran kerana Cat pasti menekan butang akan membuat mereka kalah walaupun Mike sebenarnya tidak pergi dan hanya menghulurkan tangannya untuk pepijat bodoh. Selepas meletakkan serangga itu, Mike memberitahu Cat bahawa pepijat itu adalah makhluk hidup dan dia tidak mempunyai belas kasihan, jadi Cat menuduhnya merendahkan diri kerana dia bukan vegan seperti dia. Apabila pertengkaran semakin kuat, Kate akhirnya mengaku dia fikir Mike hanya vegan kerana dia mahu marah ayahnya yang kaya yang mempunyai segala-galanya yang diperlukan Mike. Oleh itu dia tidak pernah menderita dan kini dia mahu mempunyai kred seni jalanan yang berseni. Kemudian, Kate cuba menjauhkan diri daripada perbualan ini, tetapi dia akhirnya terpijak-pepijat dan Mike menghadapi masalah untuk mempercayainya apabila dia mengatakan bahawa ia adalah kemalangan dan meminta maaf. Mike menghabiskan sisa harinya dengan merajuk di sudut sehingga dia akhirnya memutuskan bahawa dia sudah cukup tidak melakukan apa-apa cuma tidak sihat. Memandangkan setiap daripada mereka boleh mengambil dua hadiah, Mike akan meminta satu walaupun mengeluarkan $100,000 daripada hadiah mereka. Cat tidak bersetuju, tetapi Mike tidak memerlukan kebenarannya dan hadiahnya akhirnya menjadi satu krayon hijau. Ia tidak banyak, tetapi sekurang-kurangnya sekarang Mike boleh melakukan seninya di dinding. Selepas menonton dia melukis untuk seketika, Kate meminta dia melukisnya dan Mike menerimanya. Namun, dia enggan mengeluarkan potret realistik kerana ia membosankan. Dia lebih suka mengekalkan gayanya menyebabkan Kate tidak mahu menjadi model untuknya lagi. Mike melukis sehingga tiada lagi krayon yang tinggal, membuat Cat marah apabila dia meninggalkan kesan hijau di seluruh bilik mandi dan tuala di atas lantai. Kemudian, Kate meminta maaf kerana berkelakuan seperti orang gila dan menjelaskan ini lebih sukar daripada yang dia fikirkan, tetapi sekurang-kurangnya mereka hanya mempunyai 20 hari lagi. Hari terus berlalu dalam kebosanan sehinggalah pada suatu pagi, Kate bangun untuk mencari pistol di bilik mandi. Mereka terlalu takut untuk memeriksa sama ada ia dimuatkan dan kehadirannya menghantui, jadi mereka memutuskan untuk menyembunyikannya di bawah katil kerana air melarang mereka meletakkan objek yang bukan pakaian di dalam pelongsor Dobby. Beberapa ketika kemudian, pasangan itu akhirnya diberi ganjaran dengan masa menyambung yang akan memainkan untuk mereka mesej yang dihantar oleh orang tersayang mereka. Mike mendapat mesej daripada kakaknya yang memberitahunya keadaan dia dan ibu bapa mereka, tetapi dia juga berpendapat Mike tidak berkencan dengan Cat lagi. Melihat kakaknya membuatkan Mike sangat gembira, tetapi Cat tidak mahu hubungannya sendiri dan panik apabila skrin memaparkan video ayahnya yang akhirnya keluar dari jalanan dan tinggal di tempat perlindungan yang tiada tempat tinggal. Memandangkan video itu tidak akan berhenti tidak kira berapa banyak dia bertanya, Kate berlari untuk bersembunyi di sebalik pintu masuk bilik mandi dan menangis dan Mike datang untuk menghiburkannya. Selepas tidur dengan berpaut mati-matian pada teman lelakinya, Kate tidak bangun apabila penggera mengumumkan pagi dan terus berada di atas katil sepanjang hari kerana dia jatuh ke dalam keadaan tertekan. Apabila Mike meluahkan kebimbangannya, Kate memberitahunya bahawa dia tidak berjumpa dengan bapanya selama bertahun-tahun dan sentiasa berbohong kepada Mike tentang siapa dia kerana dia malu dengan ayahnya dan cara dia membodek rumah, yuran sekolahnya dan peluangnya membesar seperti orang biasa. Dengan hanya tinggal lebih kurang 2 minggu lagi, Kate masih berbaring di atas katil sementara Mike cuba mencari cara baharu untuk menghiburkan dirinya, seperti mengubah suai lukisannya dengan mengotorkan krayon menggunakan jarinya atau membaca label baju tidur dalam sebanyak mungkin emosi seperti itu latihan lakonan. Dia cuba membuatkan Cat makan dengan membuat beberapa jenaka tentang makanan itu, tetapi ia tidak berguna, jadi dia akhirnya menyertainya di atas katil dengan harapan dia dapat menghiburkannya. Ia masih tidak berfungsi, dan Mike kadang-kadang memutuskan untuk tidur di atas lantai hanya untuk merasakan sesuatu yang berbeza. Pada suatu pagi, dia cuba meyakinkan Cat untuk mengambil makanan, tetapi dia enggan kehilangan wang itu.
Semakin kecewa, Mike menyebut dia tidak pasti dia boleh melakukan ini lagi dan itu akhirnya memberi inspirasi kepada Kat untuk bangun dari katil. Sebelum dia mandi, dia memberitahu Mike untuk mengambil makanan kedua walaupun kos suku juta. Mike berbuat demikian dan terkejut melihat pintu terbuka untuk membenarkan seorang wanita telanjang bernama Simon masuk ke dalam bilik. Dia tidak tahu apa-apa tentang projek itu, dia hanya seorang pelakon yang mendapat bayaran untuk pertunjukan yang memerlukan menandatangani banyak NDA dan semasa dia ditempah selama sebulan, ejennya berkata dia mungkin akan tinggal selama 24 jam. Kat tidak begitu menyukai kehadirannya dan membuatkan Mike memberikan baju T-shirtnya supaya Simon dapat menutup sekurang-kurangnya sedikit. Simon melihat seni Mike dan memujinya, malah mengiktiraf pengaruhnya yang lebih menjengkelkan Kat. Apabila malam tiba, Mike menawarkan untuk tidur di atas lantai sementara gadis-gadis mengambil katil dan Simon menawarkan untuk berjaga semasa mereka tidur. Kat jengkel dengan cubaan mereka terhadap adab dan memutuskan mereka semua boleh berkongsi katil selagi dia tidur di tengah. Malam tu, Kat yang susah nak tidur. Pada waktu pagi, Kat tidak menemui Simon di atas katil dan menyangka dia sudah tiada tetapi sebenarnya dia berada di dalam bilik mandi. Tidak dapat menahannya lagi, Kat memutuskan untuk mengambil makanan dan menerima kotak kecil dengan 3 gula-gula yang menyeronokkan. Kat segera mengambil satu dan menawarkan satu kepada Simon tetapi Mike hanya menerima satu juga selepas banyak teragak-agak. Mereka bertiga mula menari dan bermain-main di sekeliling bilik. Mereka juga berkongsi beberapa ciuman kumpulan. Walau bagaimanapun, selepas beberapa ketika, Mike mula melalui perjalanan yang teruk, melihat darah di mana-mana dan bermimpi dia berada di bawah air semasa melihat adik lelakinya jatuh bersamanya. Wanita itu membawa Mike kembali ke realiti, tetapi dia masih panik dan meminta untuk pergi sambil menyebut sesuatu tentang Sean dan lemas. Kat perlu mengheretnya kembali ke katil dan menghiburkannya sehingga dia tidur. Selepas itu, Simon bertanya apa yang Mike telah bercakap tentang dan Kat memberitahunya adik lelaki Mike Sean lemas di kolam keluarga manakala Mike sepatutnya menjaga dia yang membuatkan dia masih berasa bersalah sehingga hari ini. Mike sangat gembira apabila ia berlaku yang menambah kecederaan dan menjelaskan mengapa dia teragak-agak untuk menerima gula-gula di sini. Seseorang juga bertanya bagaimana mereka bertemu dan Kat masih ingat bagaimana pada hari hujan, dia tidak mempunyai payung dan Mike datang kepadanya, menawarkan untuk menangkap semua titisan hujan supaya dia tidak basah. Apabila Mike akhirnya bangun, Simon berkongsi bahawa dia kehilangan ibunya ketika dia masih kecil dan mereka berdua terikat dengan kesedihan dan kehilangan orang tersayang. Simon mengambil tangan Mike untuk menenangkannya dan apabila Kat melihat mereka, dia menjadi panik, memikirkan Simon mahu mencuri teman lelakinya. Simon menyeru sikapnya, menunjukkan bahawa Kat membidas kerana dia sebenarnya seorang yang tidak selamat yang memulakan pertengkaran. Mike menjerit kepada mereka supaya berhenti sebelum beredar. Justeru Kat cuba meminta maaf, mengakui ia mungkin tiada apa yang dilihatnya, namun Simon menggemari api dengan mengatakan mungkin tidak. Keesokan paginya, Mike tidak sihat, tetapi Kat menumpukan perhatian kepada perkara lain. Simon akhirnya hilang tetapi terdapat juga mesej daripadanya di dinding pada krayon hijau yang mengucapkan terima kasih kepada Mike untuk malam yang liar. Kat terkejut tidak mendengar Mike apabila dia menjelaskan dia tidak melakukan apa-apa dan ini seperti pistol, sesuatu yang bilik itu lakukan untuk mengacaukan mereka. Dalam kemarahannya, Kat menolak Mike ke lantai, menyebabkan dia sakit kepalanya dan berdarah. Mike menjauhinya, mengingatkannya bahawa dia tidak pernah menipunya walaupun ketika dia berpindah ke New York, dia juga berhenti berjumpa dengan rakan-rakannya yang dikatakan kaya untuk tidak membuat dia tidak selesa dan tidak menamatkan kolej untuk tinggal di rumah bersamanya apabila dia tertekan, namun apa yang dia dapat sebagai balasan ialah cemburu. Sambil menangis, Kat terus meminta maaf tetapi perbualan mereka terganggu apabila Mike mula berasa pening akibat luka itu. Dia benar-benar fikir dia memerlukan doktor tetapi Kat membawakannya beberapa milkshake supaya dia boleh meletakkan sedikit gula dalam sistemnya dan menutup lukanya dengan tuala, mengingatkan Mike bahawa kontrak mengatakan mereka tidak mempunyai allowance untuk campur tangan perubatan.
Mike tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan dia mula tertanya-tanya sama ada Cat benar-benar mengambil berat. Lukanya ternyata kecil dan akhirnya berhenti berdarah, tetapi dia takut sejauh mana dia akan pergi jika ia lebih teruk. Mungkin dia akan membiarkan dia berdarah kerana wang membenci apa yang telah dilakukan oleh tempat ini kepada mereka dan menyedari bahawa wang tidak akan membetulkan betapa rosaknya mereka sebenarnya. Mike memutuskan untuk pergi menjemput Cat untuk melakukan perkara yang sama. Kate enggan walaupun menunjukkan mudah untuk dia bercakap seperti ini kerana dia sentiasa mempunyai wang dan dia juga mengambil pistol untuk mengancamnya supaya kekal. Walau bagaimanapun, Mike tidak mengendahkannya dan menekan butang akhirnya meninggalkan bilik hanya beberapa hari sebelum kemenangan. Selepas banyak berbaring dan panik di bilik mandi, Kate melihat titisan hujan melukis di dinding, memberi inspirasi kepadanya untuk mendekati butang itu juga dan mempertimbangkan pilihannya dengan hanya 2 hari lagi. Beberapa bulan kemudian, Mike yang masih bujang akan berlari apabila dia melihat Kate keluar dari sebuah bangunan. Mereka tidak berjumpa antara satu sama lain sejak di dalam bilik dan memutuskan untuk berjalan-jalan untuk berbual dan mengejar, tetapi apabila Mike bertanya kepada Cat sama ada dia meninggalkan bilik atau menang, dia mengelak soalan itu. Sekurang-kurangnya, dia meminta maaf atas apa yang berlaku. Semasa mereka berjalan pergi, bangunan itu didedahkan sebagai tempat perlindungan gelandangan yang mempunyai plak yang mengatakan sumbangan tanpa nama membenarkan mereka membina dapur baharu. Sementara itu, di dalam bilik yang rapi, pasangan baru tiba untuk menyahut cabaran.